Saya rasa kita mulakanlah pertemuan kita pada hari ini. Bengkel Cabaran Keselamatan Cyber Nasional 2021, yang mana tahun ni kita buat taklimat sedikit ataupun bengkel sedikit dalam talian untuk memperkenalkan pertandingan Cabaran Keselamatan Cyber Nasional 2021. Jadi memberkati majlis ataupun pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah kita ditemukan walaupun dalam talian pada tahun ini. Saya bersyukurlah dan saya berharap kongsian ini dapat manfaat kepada semua sekolah menengah harian di negeri Terengganu, yang mana pada tahun ini tujuan saya buat dalam talian untuk tahun ini kekangan disebabkan COVID satu, dan yang kedua untuk memperkenalkan Cabaran Keselamatan Cyber Nasional 2021 ni ke sekolah harian di negeri Terengganu. Untuk makluman, tahun lepas kita hanya ada calon pilihan lebih kurang 6 buah sekolah sahaja. Sedangkan peluang tu terbuka kepada semua sekolah harian di negeri Terengganu ini. Bersama kita hari ini, saya perkenalkanlah daripada Cyber Security. Okay, Encik Azri Jazanul Azri Arifin, Eksekutif Kanan Outreach dan Komunikasi Korporat daripada Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum Encik Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar, lama tak jumpa. Alhamdulillah, macam itulah Cik Lan, dah dah kena COVID pun bulan Januari hari itu. Allahuakbar. Alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah. Okey, kita minta maaflah penundaan ni sepatutnya dalam surat tu berlaku jam 10 pagi, tapi disebabkan sebab musabab tertentu kita terpaksa tundalah pada pukul 11.30 pagi hari ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih yang hadir pada hari ini, dan saya teruslah mungkin kepada Cik Azri lah. Ya Cik Azri? Boleh? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay. Saya bagi terus kepada Cik Azri lah. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Rozlan, SSTP Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Alhamdulillah, hopefully cikgu-cikgu dengar jelaslah apa yang diperkatakan ni. Kalau tak jelas ke ataupun apa nanti mungkin cikgu boleh menyuarakan, ataupun kalau ada sekiranya persoalan-persoalan nanti insya-Allah kita boleh bincangkan bersama, dan insya-Allah juga mungkin nanti saya akan tinggalkan juga saya punya nombor kontak ke apa ke, kalau sekiranya cikgu ada nak bertanya khususnya berkaitan tentang tajuk anda ataupun yang berkaitan tentang proposal yang nak dihasilkan lah. Cik Lan, saya punya masa berapa lama ni? Tak apa. Ikut. Janganlah gitu. 1 tahun boleh. Okey. Kalau ni nanti Cik Lan bagi tahulah setakat mana yang saya perlu berhenti, saya berhenti insya-Allah. Kalau ni setakat mana yang saya dah habis tu nanti pun saya akan maklumkan juga. Okey, kita terus masuk kepada tema dan tajuk cakna. Semua dah tahu kot tajuknya Cik Lan? Nanti saya akan terangkan, saya bagi dulu ke Cik Azri. Nanti dari segi syarat apa semua tu saya apa yang tu saya tak sentuh. Tajuk semua dah tahu tak? Belum lagi. Belum. Tu saya bagi Cik Lan sebutlah nanti. Okey.
Okey. Tahun ni kita membawa tema etika cyber, lanjutan daripada tema sambutan Hari Keselamatan Internet tahun 2021 yang kita lancarkan pada bulan Februari yang lalu. Di bawah etika cyber ini tak lain tak bukan apa yang kita harapkan dan apa yang kita bawakan bersama adalah seperti mana yang tahun-tahun yang sebelum ini, lebih kepada kita bagaimana untuk kita mengajak ataupun mengajak supaya netizen ataupun rakyat kita, pengguna-pengguna internet kita beretika semasa mereka berada di dalam talian. So, dan kalau boleh kita juga mengharapkan agar statistik insiden-insiden cyber yang berlaku itu dapatlah dikurangkan, ataupun kalau tidak, sekurang-kurangnya memberikan satu jalan kepada pengguna-pengguna internet ke mana sebenarnya jalan yang mereka nak tuju apabila mereka berdepan dengan situasi-situasi insiden cyber yang berlaku. Jadi di bawah nama etika, kenapa kita wujudkan etika cyber ini adalah lanjutan daripada satunya adalah apabila kita berdepan dan tidak ada siapa pun di antara kita yang menjangka bahawa satu hari kita akan berdepan dengan pandemik COVID-19, yang mana pandemik COVID-19 ini dia mengubah kita punya cara kita bekerja, cara kita melaksanakan PDP khususnya kepada cikgu. Bagi yang bekerja di pejabat pun juga merupakan satu norma baharu di mana kita terpaksa bergantung kepada internet sepenuhnya. Kita terpaksa pakai aplikasi-aplikasi tertentu demi untuk kita melaksanakan tugasan keseharian. Cikgu-cikgu mula dengan kreatifnya menghasilkan video-video pengajaran menggunakan aplikasi-aplikasi macam Google Meet contohnya, Zoom lah dan sebagainya. Jadi apabila kita berdepan dengan isu-isu ini dan apa yang kita dapati hasil daripada kajian, kalau sebelum ini masa kita berdepan dengan internet itu sendiri dia anggaran antara 5 ke 8 jam sehari. Lanjutan daripada pandemik COVID-19, masa itu telah meningkat di antara 5 ke 12 jam sehari. Saya yakin dan percaya cikgu-cikgu juga adalah ibu bapa, yang mana cikgu-cikgu juga berdepan dengan situasi di mana kita tak cukup gadget nak bagi pada anak-anak, daripada seorang kongsi, lepas tu dah setiap seorang satu nak kena ada gadget. And then anak-anak pun dah mula minta juga gadget. Macam mana kita nak mengawal penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak kita. Dalam masa yang sama, cikgu-cikgu juga perlu melaksanakan PDP ataupun dipanggil PDPR dalam norma baharu. Jadi kita wujudkan isu ini sebab tema etika cyber ini kalau kita tengok dari segi jumlah insiden cyber yang dilaporkan pada tahun 2020, kita mendapat laporan lebih kurang dalam 10,780 insiden tahun lepas sahaja, dan dia meningkat, penipuan dalam talian itu sendiri meningkat sebanyak 50%. Itu yang kita nak kena tengok apabila kita kebergantungan kita kepada teknologi, internet, penggunaan gadget dan sebagainya itu ada di kalangan pengguna-pengguna internet kita yang cuba mengambil kesempatan dengan untuk mendapatkan contohnya wang yang mudah, jual barang tapi akhirnya tak dapat, ambil kesempatan berdasarkan situasi semasa, sebagai contohnya penjualan pelitup muka.
banyak isu, ada yang mengambil kesempatan sampai menjual harga yang mahal, tetapi akhirnya kita tak dapat pun sebenarnya benda-benda yang macam tu kan. So jadi dalam etika cyber ini, etika itu sendiri dia ada 3 komponen yang kita perkenalkan, iaitu kalau kita sebut dalam bahasa Inggerisnya adalah ethic, knowledge dan juga awareness. Dalam bahasa Melayu kita panggil etika, pengetahuan dan juga kesedaran. So kita nak mendidik dan kita nak menggalakkan kesemua pengguna-pengguna internet ini beretika semasa berada dalam talian. Kalau kita lihat macam sekarang lah, saya rasa cikgu-cikgu, Cik Lan, kita ada murid-murid ke dalam ni? Tak ada, semua pengetua dan cikgu-cikgu lah. Okey, so kita nak cakap sikit lah macam kalau kita tengok dalam sekarang ni, kalau kita tengok, kalau cikgu-cikgu semua tengok dekat dalam Twitter contohnya, terlalu banyak kita nampak netizen mengkecam. Macam sekarang dengan, saya rasa cikgu-cikgu pun tahulah, hashtag kerajaan gagal, hashtag yang ada menyerang kita punya institusi raja dan sebagainya. So kita nak pengamalan etika itu sentiasa berada. Kita tak nak lagi macam kita beradab hanya pada dunia realiti sahaja, dunia fizikal, tetapi kita nak bawa adab itu juga masuk ke dalam dunia cyber, supaya kita kena sentiasa beradab, tahu apakah respon-respon yang perlu diberi, perlu tahu apakah saluran bagaimana untuk kita menyalurkan kita punya ketidakpuasan hati contohnya, ataupun tahu bagaimana untuk kita menzahirkan sesuatu isu. Memang kita tahu kita adalah sebuah negara yang demokrasi dan ramai pengguna-pengguna internet kita sekarang ini mengambil pendekatan bahawa kebebasan bersuara itu yang menyebabkan mereka dengan sesuka hati menggunakan platform social media ini untuk menghentam ataupun mengutuk dan sebagainya. Jadi kita kalau boleh perlu ada, tetapi memanglah tak dinafikan mungkin akan ada timbulnya persoalan. Betul ke kita ada saluran tersebut untuk kita menyalurkan? So this is the way macam mana kita nak menzahirkan. Tapi dalam pada masa yang sama, kita perlu tahu bahawa untuk kita menzahirkan ketidakpuasan hati, untuk kita menzahirkan sesuatu perkara yang kita rasa kita marah dan geram dan sebagainya, kita masih lagi tertakluk kepada undang-undang. Kita masih lagi tertakluk kepada perlembagaan yang ada. So jadinya apa yang kita nak wujudkan sekarang ini adalah kita nak memaklumkan dan kita nak mengajak ke semua pengguna-pengguna internet, cikgu-cikgu semua, supaya kita tahu di mana kita berada, di mana apa tindakan yang perlu kita ambil, adakah perlu kita melakukan tindakan-tindakan tersebut ataupun bagaimana. Adakah senyap itu juga merupakan satu respon kepada isu yang ditimbulkan? Adakah setiap posting, adakah setiap isu yang ditimbulkan itu perlu kita komen? Dan kita pun ada tata tertib ataupun tata tertib, kita punya pegangan kita. Selain daripada adab yang kita dah belajar, selain daripada ilmu-ilmu agama yang kita berpegang teguh, kita juga memiliki satu kita kata macam etika kerja. Cikgu-cikgu ada etika kerja cikgu sendiri. Ada perkara-perkara, ada bahagian-bahagian tertentu yang cikgu boleh respon, ada yang cikgu kena senyapkan. Ada yang perlu kita ketengahkan ataupun ada perkara-perkara yang kita perlu tegakkan kebenaran. Namun benda-benda sebegini dia tidak sampai khususnya kepada anak-anak kita, khususnya kepada remaja yang mereka tahu bahawa mereka ingin menyuarakan apa sahaja yang mereka rasa perlu dan mereka rasa nak nyatakan. Lantaklah apa orang kata. So dalam konsep etika ini, kita perlu memegang teguh kepada adab, tata tertib, tata susila yang kita ada di dunia realiti, di dunia fizikal yang kita telah diajar selama ini. Maka perkara-perkara itu juga perlu dibawa masuk ke dalam dunia cyber.
pematuhan ataupun kita kata macam berpegangnya kita kepada prinsip rukun negara itu ianya perlu juga dibawa, dan itu juga antara perkara yang kami di Cyber Security Malaysia ingin perjuangkan. Pada bermulanya tahun ini kita memperkenalkan inisiatif Etika Cyber Nasional ataupun National Cyber Ethics Initiative, yang mana kita cuba menerapkan prinsip rukun negara itu ke dalam amalan-amalan semasa kita berada di dalam talian. Dia tidak hanya kita hanya mengamalkan benda tu di dalam dunia fizikal, tetapi semasa kita berada dalam dunia cyber juga kita perlu berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara. So itu bab etik. Pengetahuan ini adalah merujuk kepada perkara-perkara lah, bagaimana untuk kita mengguna pakai internet secara positif. Bagaimana untuk kita nak mengetahui adakah line Google Meet kita selamat, apa yang perlu kita buat untuk memastikan bahawa session Google Meet kita tu tidak di-hijack oleh orang lain. Adakah boleh kita kongsikan dokumen-dokumen sulit di dalam kita punya teleconference? Adakah boleh kita berbicara ataupun kita ni, apa yang sesuatu aplikasi itu boleh lakukan? So kita perlu ada pengetahuan, ambil tahu cakna terhadap terma-terma syarat, apa dia kelemahan-kelemahan sesuatu aplikasi, macam penggunaan telefon Android ke contohnya ataupun iPhone contohnya, apa dia punya vulnerability. So apabila kita ada pengetahuan, maka kita akan kita mengetahui juga cara bagaimana untuk kita mengekang ataupun menyekat apa-apa usaha terhadap proses-proses ataupun modus-modus operandi jenayah yang mereka cuba lakukan. Bagaimana untuk kita nak berkongsi sesuatu maklumat, adakah sesuatu platform itu juga akan ambil bulat-bulat kita punya maklumat dan kongsikan kepada orang ketiga? Adakah laman yang kita kongsikan maklumat kita itu juga akan secara tidak langsungnya menjual data-data kita kepada orang yang tidak bertanggungjawab? So kita perlu ada pengetahuan, kita kena tahu, kita ambil tahu. Macam contoh kita menggunakan kita punya Facebook contohnya. Bagaimana Facebook berkongsi kita punya maklumat yang kita dah sentiasa update dalam Facebook itu kepada pengguna-pengguna Facebook yang lain. Penggunaan WhatsApp contohnya, kita senang guna WhatsApp, cikgu-cikgu guna WhatsApp. Tapi adakah WhatsApp itu selamat untuk kita jadikan sebagai panduan ataupun sebagai pemudah cara semasa kita nak melaksanakan tugasan kita seharian? Adakah Zoom itu benar-benar menjadi satu aplikasi yang boleh membocorkan maklumat-maklumat penggunanya? So itu juga perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu dan kita kena pelajari. Dan kita tidak boleh terlalu bergantung harap hanya semata-mata dengan internet sahaja. Memang maklumat semua boleh dicari dengan hanya menekan mencari maklumat tersebut dengan Google dan sebagainya, tetapi ada juga beberapa perkara-perkara tertentu yang ianya tidak dikongsikan. Sebagai contoh, macam kita nak tahu bagaimana isu-isu penggodaman itu berlaku. Bagaimana sebenarnya kita boleh elakkan diri kita daripada menjadi mangsa penggodaman. Bagaimana sebenarnya tracking kita boleh dilakukan untuk kita nak mengetahui ke mana cikgu-cikgu dah pergi. Selama cikgu guna internet, apa laman web yang cikgu dah buat. Semua itu kadang-kadang mudah diperolehi oleh orang-orang tertentu. Dengan teknik-teknik, dengan tools, penggunaan-penggunaan tools yang betul, yang boleh didapati secara percuma dalam internet, maka maklumat-maklumat sedemikian tu boleh diperolehi. Rumah cikgu dekat mana, cikgu guna kereta apa, cikgu guna phone apa, nombor phone cikgu pun kadang-kala kita boleh tahu dengan hanya menekan dan mencari di Google sahaja. So ini perkara-perkara yang kita nak tengok supaya cikgu-cikgu kita semua ni terhindar daripada menjadi mangsa-mangsa jenayah cyber yang ada. Okey, dan kemudian elemen ketiga adalah awareness, kesedaran. Kita tahu
selama ni kita tahu dah, saya rasa cikgu-cikgu pun dah banyak dah mengetahui tentang insiden-insiden cyber yang berlaku. Tetapi kadang-kala kita ni sebagai manusia, kita kadang-kala leka dan alpa. Itu juga kadang-kadang kita kena tahu bahawa modus operandi jenayah cyber itu dia pelbagai, dia mengikut kepada perkembangan teknologi semasa. Semakin canggih lagi teknologi, apabila kita menuju sekarang ini ke arah 5G ataupun kita belum 6G lagi lah. 5G tu mungkinlah lambat sikit lagi penghujung tahun ni pun targetnya kita akan ada minimum connection 4G. 3G lepas ni dah tak ada dah. So jadinya dalam pada kita menuju ke arah 5G contohnya, apabila kita masuk je dalam era 5G ni, yang dikatakan connection itu terlalu bagus, dia tidak ada delay. Kalau kita post gambar dia boleh terus je appear dengan dia punya teknologi yang canggih. Tapi kita sendiri pun nak kena sedar, kita nak kena tahu dalam pada perkembangan teknologi yang ada, apa dia kemungkinan-kemungkinan, bagaimana untuk kita nak kena elakkan diri kita daripada menjadi mangsa kepada teknologi. Phone, kalau phone ni ada juga orang kita yang setiap kali keluar yang baru semua tukar ikut, kononnya mengikut perkembangan teknologi. Tetapi adakah macam contoh cikgu-cikgu beli device ambil handphone, pilih handphone, yang ada pilih iPhone lah, yang ada pilih Android, ambil Vivo lah, ambil Oppo, ambil Samsung. Apa yang membuatkan cikgu memilih brand-brand sedemikian? Pernah tak cikgu ambil tahu apakah kepincangan yang berada dalam kita punya gadget? Handphone, iPhone, apa dia punya vulnerabilities yang ada? Samsung, apa dia punya vulnerabilities yang ada? Adakah selama ini data-data yang cikgu-cikgu masukkan ke dalam phone cikgu dengan gambar, dengan maklumat perbankan, ada kalanya kita share dengan pegawai bank kita punya maklumat IC dan juga payslip untuk nak tahu kita punya loan berapa yang boleh. Itu tu kita guna kita punya gadget je. Tetapi adakah kita boleh meyakini bahawa gadget kita itu mampu menjaga dan memelihara keselamatan data yang kita simpan dalam tu 100%? Gambar-gambar yang cikgu simpan, adakah gambar yang cikgu simpan dalam galeri cikgu itu hanya letaknya dalam galeri sahaja dan dia tidak akan keluar ke mana-mana? Pernah tak cikgu semak, pernah tak cikgu cek, tengok gambar ni ada tak? Pernah tak cikgu cek dekat Google contohnya, telefon, nombor telefon cikgu, nombor IC cikgu ada je dekat Google. So, ini antara perkara-perkara, kesedaran-kesedaran yang perlu ada wujud dalam diri kita, dan kita kena sentiasa ada timbulnya syak. Macam saya biasanya bercakap dalam saya punya ceramah, kurangkan husnuzon, timbulkan syak. Kita dah tak boleh dah lagi sekarang ni nak bersangka baik sentiasa. Orang memang boleh berlakon. Apabila kita lebih bergantung kepada dunia teknologi, perbualan kita hanya berdasarkan surface to surface, hanya melalui kita punya laptop, hanya melalui kita punya telefon. Bagaimana untuk kita nak mengetahui bahawa orang yang di other side adalah orang yang original, adalah orang yang berhati mulia, adalah orang yang baik. Kita zaman sekarang ni kalau kita katakan dengan perkembangan insiden cyber yang terlalu teruk, kita kata ni, husnuzon itu boleh kepada bab-bab tertentu sahaja. Apabila orang nak berkenalan, cikgu kenalah bertanya, cikgu kena tengok siapa orang yang nak berkawan, siapa yang nak follow cikgu, siapa yang minta maklumat ni, betul ke dia daripada bank, betul ke dia daripada SSTP, betul ke dia ni daripada pegawai JPN dan sebagainya. Kita boleh, cuma kita kadang-kala kita ni sebagai manusia, kita leka dan alpa, dan kita kadang-kala nak cepat, dan kadang-kala, dan disebabkan itu juga penjenayah cyber dia tahu apabila dia nak minta sesuatu maklumat, sesuatu data, dia akan minta dikala kita sedang busy. Time kita rehat tengok TV kat rumah, kadang-kadang phone pun tak bunyi, cuma kawan-kawan je yang ajak sembang, ajak keluar more contohnya kan, lepas tarawih ke apa semua macam tu.
dia tidak ada minta maklumat di tengah malam. Dia minta kadang-kadang ni time tengah hari, tengah kita sibuk dengan nak balik kerja lah, nak ni handover report dan sebagainya macam tu, kita pun dah tak dapat nak fikir dan kita akan terus bagi. So ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok. Banyak lagi langkah-langkah dan amalan-amalan terbaik bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa seterusnya. So itu dia konsep ataupun tema etika cyber yang kita ingin perkenalkan. So dalam etika cyber tu kita perkenalkan ada 3 iaitu ethics, knowledge dan juga awareness. So etika, pengetahuan dan kesedaran. So 3 perkara ataupun elemen ini ada di dalam kita punya etika, tema etika cyber. So jadinya apabila kita bercakap tentang isu-isu ataupun insiden cyber, saya rasa cikgu-cikgu pun dah jelas dan kita rasa banyak dah berita-berita yang kita dengar sama ada melalui media sosial, melalui kita punya saluran berita, akhbar-akhbar yang ada. So banyaklah yang kita katakan macam sekarang yang paling famous adalah penipuan dalam talian lah. So penipuan dalam talian ni ataupun yang biasanya orang kita panggil scam, semuanya scam. Sebenarnya penipuan dalam talian itu sendiri dia banyak cabang. Antaranya phishing, vishing, smishing, credit card punya scam, loan scam, haji dan umrah punya scam, love scam, lepas tu kita ada pelancongan, so banyak dia pun cabang, tapi kebiasaannya orang kita akan panggil semua scam. Dan kebanyakannya teknik-teknik scam ini dia pakai telefon ataupun email. Yang itu kebiasaannya lah medium-medium yang mereka gunakan. Jadinya klasifikasi scam itu sendiri dia adalah terdiri daripada banyak insiden cyber di bawahnya. So selain daripada itu berita-berita palsu yang kita dengar, maka kita pun perlu tahu di mana saluran-saluran yang perlu kita follow, saluran-saluran yang perlu kita ikuti untuk kita dapatkan maklumat yang sahih. Kita sebagai pengguna internet, kita sebagai warga digital, kita ada tanggungjawab kita untuk mengetahui maklumat-maklumat yang sahih. Menentusahkan terlebih dahulu maklumat tersebut sebelum kita nak bersebar kepada orang lain. Macam contoh malam tadi saya dapat satu WhatsApp text mengatakan bahawa kerajaan akan mengumumkan PKP di negeri Selangor bermula 28 April 2021. Wah, kita orang pun dah rasa macam Allah, PKPB ni pun dah sekian, PKP lagi, udah. So jadi perkara tersebut dia akan lalu dekat kita punya timeline, jangan risau. Terengganu contohnya, mungkin 28 ni tiba-tiba pula naik ke kes, terus PKP. Marang jadinya PKPB udah. So kita pun tak tahu. Tapi orang ni dia akan sampaikan juga tanpa usul periksa, tanpa dia menentusahkan. So jadinya kita kalau boleh cikgu-cikgu semua cuba dapatkan satu kesahihan terlebih dahulu mengenai sesuatu berita sebelum dikongsikan bersama kepada rakan-rakan yang lain ataupun sanak saudara yang lain. Antara contohnya yang baru-baru ni juga kita dapati apabila ada orang mempersoalkan kesahihan data daripada KKM, apabila kita melihat kes-kes harian COVID sekarang ini sentiasa 4 digit, 2,000 lebih. Ni semua orang kata ni tak bagi balik raya lah. Tetapi kita pun nak tahu macam mana kan sebenarnya benda-benda macam tu. Pelaporan itu tidak ada orang nak nipu pun. Cuma kadang-kadang kita bergantung kepada jumlah PUI yang ada. Sebab yelah kan benda-benda tu semua ribu-ribu rakyat Malaysia yang ada. So bully cyber pun masih lagi berlaku. Kecurian identiti, macam tadi phishing pun saya dah sebut. So apabila cikgu highlightkan isu-isu ini,
dia tidak ada apabila kita bercakap tentang etika cyber ni, oh dia hanya menjurus kepada bully cyber sahaja. Oh tidak. So apa sahaja di bawah kategori insiden ataupun jenayah cyber itu, dia juga terangkum di bawah payung etika cyber yang mana kita perlu tangani isu-isu ini supaya dia tidak menjadi barah dalam kita punya komuniti. Kita tak nak paling-paling kita paling tak nak sekali ahli keluarga kita, anak-anak kita yang paling dekat dengan kita terlibat dengan jenayah-jenayah cyber yang ada. So biarlah kita ni contoh walaupun tak menjadi pelaku, tapi jangan pula kita menjadi mangsa. Pelaburan macam sekarang kan kita tahu ramai yang dibuang kerja, ramai yang dipotong gaji dan sebagainya. Tetapi apabila kita terlalu macam melihat kepada keuntungan dan masa pendek nak masuk kepada pelaburan-pelaburan tertentu. Macam sekarang pun dah ada juga orang persoalkan tentang pelaburan emas contohnya. So kita tahu macam contoh cikgu ada buat pelaburan emas contohnya, cikgu tahu apa benda objektif yang cikgu nak capai apabila cikgu buat satu pelaburan. Tetapi apabila orang mempersoalkan, bukan kita tak boleh nak ignore, tetapi kita perlu memikirkan sejauh mana. Adakah sebenarnya dengan kita buat pelaburan emas itu, dengan kita beli satu emas bagi kepada isteri kita ke bagi kepada anak kita, itu merupakan pelaburan juga ke tak? So kita kena tengok balik. Itu sebabnya dalam pada kita bercakap tentang isu-isu ini, pelaburan dan sebagainya, kita juga perlu ada pengetahuan, kita perlu ada ilmu supaya kita tidak mudah ditipu. Dan dan untuk makluman cikgu-cikgu semua juga ya, kalau kita tengok dan kita bertanya kepada PDRM, kalau kita pecahkan mangsa-mangsa jenayah cyber ini dari segi profession, guru antara yang paling tinggi menjadi mangsa jenayah cyber, khususnya dalam pembelian dalam talian. Yang ini kita nak kena tengok cikgu pelita. Tak tahulah zaman sekarang ni pelita ke tak. Murid-murid macam dah tak pandang dah lagi dah sekarang ni. Tetapi cikgu-cikgu nak kena tahu supaya jangan kita mudah percaya. Dalam pada kita nak beli barang pun sekarang ni semua kan beli. Saya sendiri dulu pun memang tak suka buat pembelian dalam talian. Tapi disebabkan PKP hari itu susah nak keluar lah apalah semua. Jadi saya juga antara mangsa lah, bukan penipuan mangsa kemudahan pembelian dalam talian. Setiap minggu barang sampai kat rumah. Tin depan rumah pagar. Tapi kita pun nak kena tahu itu sebab bagaimana kita nak meyakini diri kita bahawa apa barang yang kita beli itu daripada mana-mana marketplace ianya adalah sahih. Itu sebabnya kita kena tengok adalah langkah-langkah dia macam kita nak tengok seller tu betul ke tak, baca dia punya review. Memang kita perlu ambil masa tetapi jangan terlalu kita kata macam rigid sangat. Tak salah kalau kita mencuba. Sama juga macam kalau saya tanya dengan cikgu-cikgu, cikgu juga mungkin beli barang melalui seller-seller penjual-penjual daripada IG. So macam mana cikgu boleh meletakkan kepercayaan kepada seller di IG ni dalam pada cikgu untuk dia ni okey ni, dia bukan tipu kita, macam mana. Tapi dalam masa yang sama kena ingat husnuzon kita kurangkan juga. Perlu ada, tak salah kalau kita bertanya. Dan tak rugi juga kalau misal kata kita menegakkan apa prinsip yang kita pegang. Kalau dia tak boleh nak reply dan tak boleh bercakap benar dengan apa yang kita nak, maka kita boleh cari seller yang lain. So itu antara isu-isunya. Ya. So jadi apabila cikgu, ni saya dah nak masuk kepada dari segi proposal lah, apa yang cikgu boleh utarakan. Dalam Cakna, konsep Cakna itu nanti Cik Roslan akan cerita, sebenarnya dia adalah executive presentation, pembentangan proposal. So dalam pembentangan proposal, satu proposal yang baik yang kita akan lihat dan kita nak tengok perkara-perkaranya adalah proposal cikgu mestilah sesuatu yang realistik. Dia realistik. Kalau katalah kita ambil cikgu punya proposal dengan dana yang ada, contohnya program ke
software ke, application ke, ataupun penambahbaikan terhadap apa sahaja polisi prosedur yang ada sekarang ini boleh dilaksanakan. Bukan kita macam syok sendiri. So kita tak nak kalau buat proposal syok sendiri ni, semua orang boleh buat, tapi kita nak tahu sama ada apa yang dicadangkan di dalam proposal itu boleh kita kata boleh dilaksanakan ataupun tidak. Yang kedua, is doable lah. Macam saya katakan tadi, bukan hanya realistik, dia doable. Kita fikir logik. Adakah ianya boleh dilaksanakan ataupun tidak. Kalau contohnya saya ada 10,000, cikgu-cikgu buat satu proposal untuk request 10,000 daripada saya, adakah proposal yang cikgu buat itu boleh meyakinkan saya untuk saya bagi saya punya duit 10,000 kepada cikgu untuk cikgu laksanakan program yang cikgu cuba propose. Itu antara dua. Selain daripada itu juga proposal cikgu, it must be, kita kata macam senang difahami, kita tahu dia punya flow. So cikgu kena rangka dari segi proposal yang terbaik. Contohnya kalau kita tengok dari segi China ini, pembentangannya dia mestilah bermula dengan cara bagaimana kita mendefinisikan tajuk tersebut. Tidak ada salah, tidak ada argument yang kita boleh kita nak kata, oh no, awak punya tu salah. Tetapi kita kena tengok, dia bergantung kepada kefahaman kita bagaimana kita mentafsirkan sesuatu tajuk itu. Sebab apabila kita mentafsirkan tajuk, maka dia akan membawa keseluruhan isi kandungan proposal itu supaya kita nampak, hakim nampak bahawa oh ini sebenarnya yang nak dicadangkan bagi menangani isu yang timbul. So flow itu kena ada. So cikgu kena ada introduction, terminologi-terminologi yang diguna pakai mestilah terminologi-terminologi yang diiktiraf oleh DBP contohnya. Kita hanya kalau biasanya kalau hakim, kita akan melihat kepada pentafsiran melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekiranya ada dalam DBP, maka pentafsiran itu boleh diambil kira lah. Seperti mana yang kita tahu, Cakna adalah 100%-nya dalam bahasa Melayu. So jadinya penggunaan terminologi itu adalah sebolehnya adalah terminologi dalam bahasa Melayu. Mungkin pelik kita dengar, tetapi ianya perlu supaya kita nak tahulah. Macam contohnya malicious code adalah kod jahat, malware adalah perisian hasad. So itu antara terjemahan-terjemahan yang kita perlu dapati, perlu kita tengok. Dan apabila kita katakan terminologi-terminologi, maka masuklah kepada isi kandungan, ikut kepada masa yang diberikan. Kadang-kala dari segi proposal kita mungkin banyak, tetapi pembentangan itu sedikit sebabnya kita lebih banyakkan infografik, gambar berbanding daripada teks. Teks boleh, tetapi apabila dia terlalu banyak sangat teks, jadi takut orang tidak membaca kepada proposal tersebut. Sebab Cakna ini adalah pembentangan, maka isi kandungan pembentangan itu adalah yang terbaik. Dia mesti disusun atur, dia mesti dibuat, diolah agar semuanya jelas, kita nampak flow dia daripada sesi yang pertama masuklah ke kotak cabaran dan sebagainya. Selain daripada itu, dia mesti ada contoh tertentu, fakta kena ada. Maksudnya apabila kita menzahirkan sesuatu isu, kenapa kita katakan isu itu sesuatu yang serius? So ia perlu disokong dengan fakta-fakta ataupun statistik-statistik ataupun dapatan-dapatan kajian yang dilaksanakan. Tak semestinya ianya perlu berlaku di dalam Malaysia. Mungkin kita boleh ambil contoh-contoh daripada luar. Tak menjadi masalah. Tetapi kita boleh kaitkan sebagai contoh
kejadian buli cyber, kalau kita tahu macam buli cyber, Malaysia ada antara negara ke-6 dalam kalangan Southeast Asia yang terkenal dengan insiden buli cyber. So 6 dalam kita Southeast Asia, kita ada berapa? Kita adalah negara yang ke-6 contohnya. Ini adalah kajian yang dilakukan oleh daripada mana? Mungkin dia dilakukan oleh bidang badan-badan ataupun NGO daripada luar negara, which is kita boleh guna dan kita boleh kod, sebab dia akan menyokong kepada kita punya proposal. Kita pun nak tahu kalau misal kata cikgu mengatakan bahawa isu buli cyber itu adalah sesuatu isu yang amat serius, di mana seriusnya? Pernah tak berlaku sebagai contoh apa? Mungkin kalau ada pengalaman cikgu sendiri, itu yang terbaik. Boleh dijadikan. Tetapi sokongan fakta itu perlu ada. Dan perlu diletakkan juga rujukan-rujukan yang kita ambil daripada mana. Boleh diletakkan di dalam slide tersebut supaya hakim ataupun kita ni dapat tahu, statistik, fakta-fakta yang diambil ini adalah daripada rujukan-rujukan ataupun hasil-hasil kajian, hasil-hasil rujukan yang telah dilakukan daripada mana. So selepas fakta yang ada, dia perlu ada kita kata penyelesaian, solutionnya apa. So solution ini kita kebanyakannya apabila kita bercakap dari segi penyelesaian isu-isu tertentu, ada di kalangan kita yang akan sentiasa come out dengan macam contohnya kita akan buat software, kita akan buat kempen, kita akan cuba masukkan ataupun memperkenalkan satu kurikulum keselamatan cyber di sekolah contohnya. It can be done, tetapi ianya perlu juga dinyatakan macam contohnya solution itu adakah senang ataupun boleh dan mudah untuk dilaksanakan. Kalau contoh kalau kita katalah dari segi sekolah, kita nak mewujudkan satu kurikulum baru tu, itu pun dah ambil masa berapa tahun. So bagaimana, adakah kalau misal kata kita menzahirkan isu buli cyber itu adalah sesuatu yang serius pada ketika ini 2021 dan kita nak merancang dan kita nak propose, kita nak cadangkan mewujudkan satu kurikulum baru keselamatan cyber dalam pendidikan sekolah. Tu berapa tahun masa? Katalah 5 tahun, takkanlah 5 tahun nanti baru yang itu dia. So dalam tempoh masa 5 tahun ni, apa yang kita nak? So the solution, dia sama ada dia perlu ada gabungan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Supaya kita nampak benda tu adalah berterusan, bukan hanya sekadar macam kita fokus kepada jangka masa pendek sahaja ataupun kita fokus kepada jangka masa panjang. So dalam tempoh masa yang jangka masa pendek ni, apa yang perlu kita lakukan? Sekiranya kalau dari segi solution kita nak buat dari segi macam contohnya pelaksanaan kempen, tak menjadi satu kesalahan kalau kita nak merujuk kepada mana-mana kempen yang telah dilaksanakan. Dan tak jadi salah juga kalau kita mencadangkan pembaharuan terhadap kempen tersebut. Dan tak salah juga kalau kita ambil kempen yang mungkin dilaksanakan dekat Australia, dekat Amerika, dekat London, dekat mana ke, untuk diadaptasikan di Malaysia, tetapi kandungan kempen tersebut perlulah dilokaliskan. Maksudnya dia ada elemen-elemen Malaysia, sebab rakyat Malaysia dia tak sama dengan rakyat luar. Kalau kita bercakap ni, beri ceramah, kalau kita setakat kita ambil contoh dan sampel daripada negara luar, ada di kalangan pengguna internet kita ni dia tidak ambil kisah. Alah tu biasalah dekat US, dekat ni apa semua memang berlaku. Tapi orang Malaysia kalau kita sebut, ini berlakunya dekat Setiu. Ini berlaku dekat Marang, ini berlaku dekat ni. Dan baru dia, betul ke ni? Aku macam tak tahu, tak dengar cerita. So, boleh diambil contoh tersebut tetapi dilokaliskanlah mengikut kepada kesesuaian rakyat Malaysia kita di sini. So, proposal tu yang kita nak tengokkan, dan cikgu-cikgu saya mohon
apabila kita meminta murid kita menjadi pengantara, maksudnya yang akan membentangkan segala proposal yang telah dibangunkan, tolong jangan kita limitkan murid kita kepada topik itu. Maksudnya kalau kita katakan topik itu tentang bully cyber, dia hanya bully cyber sahaja. Jangan diletakkan, maksudnya murid kita tu definisi bully cyber ni apa, klasifikasi bully cyber, hanya sekadar itu. Kita apabila kita mengetahui sesuatu isu, dalam pada kita melihat, kebiasaannya kita akan Cikgu Farida boleh mute. Terima kasih. So dalam pada kita nak mencari calon pembentang terbaik, pembentang terbaik adalah dia adalah seorang yang well versed ataupun dia mengetahui tentang perkara-perkara di luar tajuk. Kita tak semestinya kadang-kala soalan itu menjurus kepada tema, mungkin ya. Tema soalan mungkin berlandaskan kepada etika cyber, tetapi soalan itu mungkin di luar daripada kita punya tajuk yang kita bentangkan, contohnya. So jadinya seorang pembentang yang terbaik adalah seorang yang dia mengetahui topik keselamatan cyber itu secara menyeluruh. Dia tahu, maksudnya apabila kita bercakap dalam apa sahaja insiden cyber, apabila dia diminta untuk bercakap, apakah langkah berjaga-jaga untuk ni, adakah anda bersetuju antara contohnya soalan antara perakam dan penyebar dalam isu tular video, yang mana harus dipersalahkan antara perakam dan penyebar dalam isu tular video, yang mana satu harus dipersalahkan. So kita kena tahu bagaimana kita nak mengulas topik tersebut walaupun dalam tempoh masa 5 minit. Apa yang perlu kita tekankan? Kita bukan nak murid dalam pembentangan sesi pertama yang itu adalah on paper yang kita kata, sebab kita ada slide presentation, kita ada teks ucapan yang kita dah siapkan, kita ada cue card. Dalam tempoh masa untuk sesi pertama itu semua kita nampak yang terbaik sebab dia hafal, dia lancar, dia boleh bercakap tentang topik dia faham tentang topik dia tahu flow untuk dia punya proposal dan sebagainya. Tetapi apabila dia masuk kepada bahagian kotak cabaran, di sinilah penilaian sebenar terhadap murid ataupun peserta. Sebab dekat sinilah kita nak tahu apabila satu lontaran soalan secara spontan diberikan, adakah seorang murid itu dia boleh menjawab. So bagi membolehkan murid kita menjawab soalan-soalan tersebut, maka mereka jangan sekat diri mereka untuk dia hanya terlalu fokus kepada tajuk itu sahaja. Ambil tahu isu-isu cyber yang berlaku masa kini, ambil tahu apa-apa yang perlu diketahui. Contohnya kalau kita kata tentang isu cyber ni, modus operandinya satu. Yang kedua, langkah-langkah pencegahan. Yang ketiga, apa dia akta-akta yang terlibat. Yang keempat, apakah hukuman-hukuman yang terlibat yang boleh dijatuhkan. Kita tak nak nanti ada yang murid kita menjawab, kalau soalan yang saya bagikan tadi contoh, okey, dalam isu ini antara perakam dan penyebar dalam isu tular siapa yang perlu dipersalahkan. So dia menjawab, pada pendapat saya penyebar perlu dipersalahkan. Sekian, terima kasih. So kita tak nak murid kita hanya menjawab soalan tu. Kadang-kadang kita tengoklah soalan tu memanglah seolah-olah macam kita kata
salah atau tidak jika anda menipu ibu bapa anda? Salah. Memanglah itulah soalan jawapan dia, tetapi dia perlu ada penghuraian, dia perlu ada fakta. Tapi ada juga yang kata, Cik Azri dalam tempoh masa 5 minit macam mana budak-budak kita nak ni? Itu sebabnya gabungan antara technical person dan juga pembentang itu perlu wujud, perlu bekerjasama dalam pada mana kita nak mencari jawapan kepada persoalan yang diberikan. Simple, dia pendek, ringkas, padat dan dia menjawab soalan. Jangan kita bagi jawapan yang ke laut. Tapi apa yang macam so far lah, selama yang saya dah berkecimpung dan terlibat dengan Cakna, apa yang saya lihat kebanyakannya apabila dia gabungan antara teknikal dan juga pembentang itu kadang-kadang dia tak menjadi. Ada pembentang yang dia rasa dia je nak mencari. Tapi ada kala pula pembentang tak tahu tetapi pembentang boleh tetapi teknikal pula yang tak tahu. So jadinya pembentang dan teknikal ini dia ada peranan. Jawapan yang soalan yang dinyatakan itu boleh dicatat, difahami sebab teknikal akan bantu in terms of mencari fakta-fakta bagi menyokong pembentang untuk menyampaikan jawapan kepada persoalan. Kalau sekiranya soalan yang dinyatakan dalam kotak cabaran itu adalah yang berkaitan, maka tak salah yang berkaitan dengan slide yang sebelumnya, tak salah kalau digunakan. So ini semua adalah yang kriteria-kriteria yang dilihat semasa penilaian apabila peserta membentang untuk kita mencari seorang peserta yang terbaik, maka kita akan tengok skop-skop itu. Kelancarannya, kefahaman dia mengenai persoalan, kefahaman dia mengenai isu cyber, kefahaman dia mengenai etika cyber, tema tu sendiri, cara bagaimana dia bekerjasama dengan rakan teknikal dia untuk dia mencari, bagaimana juga rakan teknikal dia memainkan peranan dalam menyediakan satu slide walaupun sekeping slide presentation tu, maka gunakanlah masa tersebut untuk dipaparkan kepada projektor supaya hakim boleh membaca dan mengetahui. Tak salah kalau misal kata kita nak terus project something yang kita dapat daripada website, daripada statistik yang ada, daripada cartapan yang ada, itu pun juga kalau pelajar itu adalah terbaik, maka dia boleh olah daripada dia boleh olah apa kita kata ucapan dia tu, pembentangan dia tu hanya berdasarkan satu cartapan yang bulat, epik tu yang kita tunjukkan kepada hakim. So itu antara kriteria-kriteria yang kita tengok untuk menjadikan seorang itu terbaik, untuk menjadikan satu pembentangan itu terbaik dan untuk menjadikan proposal itu yang terbaik supaya dia akan diumum sebagai juara dan wakil negeri ke peringkat kebangsaan. So saya rasa yang itu sahaja Cik Roslan. Mungkin kalau ada cikgu-cikgu ada soalan ke dan sebagainya. Okay, kalau ikutkan Cik Azri dah terangkan satu tema etika cyber tadi secara menyeluruh lah, dan yang kedua sekali kriteria proposal terbaik dan tips untuk menjadi public speaker lah untuk konsep persembahan kotak cabaran semuanya dijelaskan pada hari ini, dan saya harap sekolah-sekolah nampak gambaran untuk menyertai pertandingan cabaran keselamatan Cyber National 2021 ni. Cuma soalan saya satu ya Cik Azri, proposal tu nanti berlaku di sekolah ataupun di proposal tu ataupun aktiviti tu dibuka untuk di luar, Cik Azri? Di sekolah ataupun dibuka di luar, maksudnya macam mana Cik Lan? Proposal tu katakanlah dia adakan satu program tu hanyalah berlaku untuk di sekolah tu ataupun untuk masyarakat di luar, macam tu. Okey, kalau dari segi pembangunan macam kalau kita nak buat proposal, itu sebabnya yang penting adalah
semasa kita mentafsirkan kita punya tajuk dan kita sekolah berhak untuk menentukan ataupun nak mengecilkan skop supaya kita nak nampakkan, sebab tadi kita katakan proposal yang dicadangkan itu adalah sesuatu yang proposal yang realistik. Kita tak nak macam contoh kan, kalau kita katalah macam murid yang buat ataupun kita tahulah diorang ni boleh come out dengan idea-idea dan dengan dibantu oleh cikgu-cikgu, tetapi adakah mudah untuk murid itu melaksanakan sesuatu program bagi menangani isu tersebut di dalam komuniti? Sebab itu berbalik kepada realistik yang tadi tu. Ya. Okey. Tetapi Cik Lan, kalau misal kata proposal yang dibentangkan itu adalah memang memfokus kepada komuniti, dan tak salah kalau misal kata pelajar ataupun sekolah yang membentang, kita boleh tunjukkan juga kita punya teamwork kita. Maksudnya bukan teamwork, kita ada team kita kan, maksudnya pasukan kita bagi kita menggembeling tenaga untuk kita melaksanakan kempen itu di peringkat komuniti. Itu pun boleh juga. So walaupun kita nampak dia ni boleh ke, tapi sebabkan dia ada team, dia kerjasama dengan agensi kerajaan, dia bekerjasama dengan swasta, NGO dan sebagainya, maka kempen itu ataupun proposal itu nampak cantik. So dia tak semestinya kita terhadkan diri kita kepada peringkat sekolah, tetapi ianya perlu dizahirkan semasa kita mentafsirkan topik tersebut. So maksudnya apabila kita nak melaksanakan segala macam, contohnya macam kalau kita katalah nak menangani isu cyber, salah satu contoh penyelesaiannya adalah mewujudkan satu kurikulum keselamatan cyber di sekolah sebagai satu subjek teras ataupun subjek yang diajar. Makanya itu di peringkat persekutuan. Kita tahu di peringkat persekutuan untuk mewujudkan satu silibus ataupun kurikulum itu pun mengambil masa yang lama. Betul. Kan? So adakah kita boleh terima proposal tersebut? Dia persoalan yang kita akan inilah yang boleh timbul lah sebenarnya. Di 6 perkara saya tengok tadi, ada kita boleh dapat realistik, logik, senang difahami, ada contoh ataupun fakta, dan akhir sekali mesti ada solution lah. Azri, lengkap lah untuk satu proposal yang kita akan persembahkan dalam pertandingan itu nanti. Okay. Mungkin cikgu lain ada soalan, boleh bertanya. Okay, untuk bengkel ni saya ada save. Nanti kita akan bagi kepada USTP PPD masing-masing. InsyaAllah kita akan bagi. Mungkin ada daripada soalan daripada cikgu yang ada pada hari ini. Atau Cik Azri boleh mereka hubungi Cik Azri kalau boleh. Untuk kalau sekiranya ada persoalan, mungkin nanti Cik Lan selepas ni saya terpaksa keluar okay. Sebab saya ada lagi. Okey, sekiranya kalau nanti Cik Lan dah bagi tahu dah tajuk mengenai pertandingan ni, dan kalau sekiranya cikgu ada nak bertanya berkaitan dengan tajuk, ataupun katalah cikgu dah draft kita kata macam rangka proposal tu, cikgu nak minta pandangan saya dan sebagainya, tak jadi masalah. Cikgu call nombor saya 012 229 5094. So saya ulang 012 229 5094. So cikgu boleh text. Saja. Untuk channel saja. Nanti kalau ada need set pun boleh tanya, ataupun yang part-part lain pun nak tanya pun boleh kalau cikgu ada security, insyaAllah Cik Azri tanya. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Azri. Sama-sama. Kita boleh berjumpa untuk progres terusnya. InsyaAllah. Rakan-rakan di CSM lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak Cik Azri. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, terima kasih kepada Cik Azri. Untuk seterusnya saya nak share lah. Sekolah mu kena kok ke tu? Kan sekolah harian tu. Ya Cikgu Nur.
Okey, untuk taklimat untuk cabaran keselamatan cyber nasional peringkat negeri Terengganu, saya teruskan dengan sedikit info lah tentang pertandingan, yang mana pertandingan cabaran keselamatan cyber nasional China 2021 ni dianjurkan Mana dah mic lah. Mic pun tak jumpa. Okey. Dianjurkan oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP. Kementerian Pendidikan Malaysia buat kali keempat sebenarnya kerjasama dengan SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor sebagai tuan rumah. Dan kita sebagai JPN akan melaksanakan pertandingan di peringkat negeri dahulu sebelum kita bawa calon kita ke peringkat kebangsaan. Jadi tema untuk tahun ni ialah China 2021 ialah etika cyber. Jadi objektif pertandingan ini ialah untuk memupuk dan menggalakkan pemikiran kreatif dan kritikal mengenai isu-isu semasa berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan cyber dan penggunaan internet secara positif. Yang kedua, merapatkan jurang murid antara bandar dan luar bandar dalam konteks keselamatan cyber. Seterusnya, menggalakkan penggunaan teknologi dan kemahiran berfikiran aras tinggi dan menggalakkan keyakinan diri melalui pengucapan awam dan kemahiran interpersonal. Encik Lan slide tak buka. Slide tak buka. Tak nampak pun Encik Lan cakap apa. Tidak bergerak. Tak nampak slide. Ya, terima kasih Nika. Saya share balik. Okey, nampak ya? Okey, jadi untuk penyertaan Cik Lan, cuba full screen. apa ya? Okey. Okey, untuk kelayakan pertandingan ni penyertaan terbuka kepada semua murid tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah harian sahaja. Kecuali sekolah berasrama penuh SBP, Yang tinggal di asmara. ya, Patutnya di asrama. lebih daripada 80 murid yang tinggal di asrama tak boleh lah. Okey, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk SBP dia ada satu lagi pertandingan iaitu NITSET dalam bahasa Inggeris. Itu kita buka kepada sekolah SBP sepenuhnya. Jadi untuk pertandingan China ni terbuka kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah menengah harian. Okey, untuk garis masa pertandingan, okey, untuk negeri Terengganu, tarikh penghantaran video kita buka 20 April hingga 30 Mei. Okey, 20 April hingga 30 Mei. Dan pada bulan Julai, dalam tempoh itulah kita akan buat penilaian peringkat negeri. Jun hingga Julai tu kita akan buat penilaian peringkat negeri. 2 Ogos kita buat penghantaran nama wakil negeri. 8 Ogos akan diumumkan pasukan kebangsaan dan 11 Ogos insya-Allah kita akan buat pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, untuk pertandingan ini syaratnya adalah digunakan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pertandingan ini adalah dalam bentuk kumpulan dan diwakili 2 orang peserta, satu pembentang, satu lagi teknikal daripada setiap sekolah. Cikgu Siti Nurhanim tu. Oh, mic off.
Saya on. Guna Haning tu. Mic on. Bunyi suara-suara luar. Okey, saya off kerana dua orang peserta daripada staf sekolah dan sekolah ingin mengambil peluang menghantar video peserta membentangkan topik bertajuk prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan sangat berkait rapat dengan 3 komponen, iaitu etika, pengetahuan dan kesedaran. Sebagai seorang warga cyber yang bertanggungjawab, bagaimanakah 3 komponen ini berperanan dalam merealisasikan etika cyber yang positif? Ini syarat pertandingan. Nanti cikgu akan dapat laman web untuk pertandingan itu nanti. Dan setiap peserta yang wajib menyertai pertandingan ini wajib untuk memuat naik video penyertaan berdurasi tidak melebihi 3 minit. Untuk Negeri Terengganu, saya bolehkan. Okey, saya bolehkan. Tapi jangan lebih daripada 5 minit. Okey. Sebab ada sekolah dia bermula dengan intro. Intro tu pun dah panjang sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh terus kepada pelajar tu untuk memperkenalkan diri. Ada perlu untuk intro video sekolah ke apa ke, tak perlu. Terus kepada untuk pembentangan tersebut. Sebab kalau ikutkan dia untuk video ni tidak melebihi 3 minit. Jadi isinya terlalu sedikit untuk peringkat negeri. Tapi saya bolehkan ini paling panjang adalah 5 minit. Video ini perlu dihantar melalui aplikasi Flipgrid menggunakan join code mengikut negeri masing-masing. Nanti saya akan tunjukkan. Sila rujuk join code mengikut negeri masing-masing seperti di bahagian penghantaran penyertaan. Penyertaan tanpa pautan daripada aplikasi Flipgrid dianggap terbatas secara automatik. Jadi cikgu kena daftar di Flipgrid. Kalau tak daftar Flipgrid, secara automatik dia akan terbatal. Dan borang penyertaan serta video tu perlu dihantar sebelum atau pada 30 Mei bagi Negeri Terengganu. Untuk saya dan tim buat penilaian lah. Untuk Negeri Terengganu buat penilaian awal. Sebarang perubahan peraturan undang-undang pertandingan adalah mutlak, pihak penganjur, keputusan hakim adalah muktamad. Dan ini adalah soalan tadi. Prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan sangat berkait rapat dengan 3 komponen, iaitu etika, pengetahuan dan kesedaran sebagai seorang warga cyber yang bertanggungjawab. Bagaimanakah 3 komponen ini berperanan dalam merealisasikan etika cyber yang positif? Okey, itu adalah soalan pertandingan. Dan ini adalah peringkat Negeri Terengganu. Tarikh tutupnya 30 Mei 2021. Temanya etika cyber dan pendaftaran dan syarat penyertaan sebenarnya boleh layari di bit.ly/Cakna2021. Semuanya huruf besar. bit.ly/Cakna2021. Jadi saya akan buka laman web. Untuk pertandingan. Okey, ini adalah laman site untuk cabaran keselamatan cyber 2021 dan di sini sebenarnya sudah ada taklimat pertandingan yang diadakan di peringkat kebangsaan. Tapi hari ini kita bawa khas daripada CSM untuk taklimat Negeri Terengganu sahaja. Ini adalah poster. Jangan ikut tarikh tutup kebangsaan. Saya mengharapkan kita ikut tarikh untuk Terengganu sahaja. Dan ini surat, sebenarnya saya dah emailkan semalam pertandingan cabaran keselamatan cyber nasional 2021. Surat kebangsaan dan surat untuk pertandingan peringkat negeri.
Di sini dinyatakan terma dan syarat. Semuanya ada di sini dan tarikh ini adalah tarikh kebangsaan sebenarnya. Ini adalah soalan video penyertaan. Aspek penilaian video pun ada di sini dinyatakan. Penilaiannya, strateginya, bahasanya, gayanya dan TMK. Dan dinyatakanlah sekali hadiah peringkat kebangsaan. Tempat pertama 2,000 trofi dan CJ pengiktirafan. Tempat kedua 1,000 trofi CJ pengiktirafan. Tempat ketiga 500 trofi dan CJ pengiktirafan. Sagu hati 50 dan CJ dan perhargaan. Itu untuk peringkat kebangsaan. Di peringkat negeri pun kita ada sediakan hadiah, insyaAllah. Tapi hadiahnya kita rahsiakan dululah. Dan di sini ada borang penyertaan yang wajib sebelum kita menyertai pertandingan tu, isi dulu borang yang diberikan BLY, borang penyertaan Cakna 2021. Dan boleh klik ikut negeri ya. Di sini ada banyak negeri. Untuk negeri Terengganu telah diberikan pautannya flick grip dan guna kata laluan CKTRG 2021. Semuanya menggunakan ID Delima. Semua menggunakan ID Delima untuk pendaftaran ni. Dan di sini juga ada pautan video tahun lepas. Cabaran keselamatan cyber nasional tahun lepas yang mana Terengganu mendapat naik Johan. Tahniahlah kepada SMK Cukai Kemaman. Ni. Secara dalam talian lah. Pertandingan ni dibuat secara dalam talian. Dinilai dalam talian sahaja. Hakim berada di Bukit Kiara pada masa ini. Jadi boleh lihatlah contoh-contoh yang Johan, naib Johan dan tempat ketiga tahun lepas. Dan peringkat kebangsaan, soalan yang sama. Okey, peringkat kebangsaan, peraturan dan undang-undang Cakna semuanya ada di sini. Kalau di peringkat kebangsaan, masa pembentangan diberikan selama 8 hingga 10 minit. Dan dia ada soalan kotak cabaran seperti Cik Azri bagi tahu tadilah. Dipersembahkan dalam bentuk PowerPoint dan terserahlah kepada sekolah-sekolah macam mana nak persembahkan tu. Jadi boleh layari site ni BLY/Cakna 2021. Jadi saya rasa kalau ada persoalan mungkin boleh diajukanlah. Boleh. Nak slide ni. Nak slide ni. Okey, saya beri melalui Telegram. PPD. Boleh? Ataupun saya emailkan kepada semua sekolah harian lah. Saya emailkan lah. Saya bagi link, saya emailkan. Sebenarnya syarat-syarat ni dah ada dalam web itu sebenarnya. Sama je. Dinyatakan. Cuma tarikh sahaja kita awal sebulan 30 Mei untuk kita buat penilaian peringkat negeri dan latihan peringkat negeri sebenarnya. Rekod meeting sekali. Okey, saya akan berikan rekod meeting sekali. Okey? Rekod meeting. Ada juga minta rekod meeting. Okey, ada soalan? Tak ada. Assalamualaikum Cik Lan. Waalaikumsalam. Saya Cik Grifah daripada SMK Cukai. Nak tanya yang bengkel hari ni kita boleh masuk dalam SPL KPM tak? Sebenarnya saya nanti saya akan maklum balik kepada yang berkenaan dan untuk tu pendaftaran saya akan bagi balik Okey, terima kasih Cik Lan. Sama. Soalan tentang Cakna ada?
Nah, email peribadi saya. Mohon bagi alamat laman web Cakna. Okey. bit.ly/Cakna2021. Okey. bit.ly/Cakna2021. Semuanya huruf besar. Okey, email saya Ruzlan RUZ LAN alias moi.gov.my. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukanlah. Kalau nak telefon WhatsApp soalan 019-251-9981. 019-251-9981. Nanti nyatakanlah daripada sekolah mana. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, tak ada? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam talian hari ini dan saya mengharapkan Cakna tahun ni sama-samalah kita menyertainya untuk pilihannya agak banyaklah calon-calon yang terpilih nanti. Jangan risau, di peringkat negeri pun kita buat pertandingan, kalau mewakili negeri Terengganu pun kita hadiahnya cukup-cukup lumayan, insya-Allah. Jadi saya memohon maaf di atas kekurangan yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain lapangan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.